Alhamdulillah. Jadi mohon offkan mikrofon bagi membolehkan kita berkuliah dengan tanpa gangguan insya-Allah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu in tilkumul jannah uridtumuha bima kuntum ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbika min bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Haji Tuda yang akan bersama kita untuk syarah berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berusaha Puan Hajah Rosniati binti Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para sahabat penyinta ilmu yang terus istiqamah bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk kuliah Ahli Sunnah wal Jamaah pada malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga kita dapat bertemu lagi pada halaqah ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita terus bersyukur kerana mengizinkan kita berada, mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini dirahmati dan kita mendapat pertambahan ilmu pada malam ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah maghrib kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Tuan Haji Abdullah Tuda Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada halaqah ilmu pada malam ini mendapat limpahan rahmat, dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada malam ini. Dan malam ini kita bersama dengan Al-Fadil Tuan Haji Abdullah bin Tuda untuk syarah berkaitan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang akan sampai nanti akan dapat memahami kita dengan lebih mendalam bagi mengukuhkan keimanan kita berdasarkan penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran dan hadis daripada syarah yang akan disampaikan nanti. Jadi sama-samalah kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Haji Tuda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izinnya jua dapat kita bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati dan diberkati Allah. Salam salawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah kita sambung pada kelas pengajian kita pada muka surat 176, tajuk Kitab Taurat. Tajuk Kitab Taurat. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, khususnya jemaah-jemaah saya lah, katakan jemaah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertamanya, jika ditanyai orang, ada berapa perkarakah akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita berpegangi? Maka jawablah, ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Yakni percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiganya, percaya kepada rasul-rasulnya. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitabnya. Yang kelima, percaya kepada hari akhirat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Akidah orang-orang mukmin tertakluk kepada 6 perkara tersebut. Tertakluk kepada 6 perkara tersebut. Seperti mana yang tersurat di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila ditanyai orang, yang mana perkara tersebut telah saya bahaskan, mempercayai Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, maknanya kita percaya kepada asma'nya. Apabila kita percaya kepada asma'nya, pada nama-namanya, maka kita percaya kepada zatnya. Kita percaya kepada diri nama tersebut. Dan kita percaya kepada sifat-sifatnya, sifat-sifat zat tersebut. Dan kita percaya kepada perbuatan zat tersebut. Kita percaya perbuatan zat tersebut. Jadi itulah yang dikatakan kita percaya kepada Allah. Kesimpulannya, percaya kepada Allah itu nama kepada zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada, yang mempunyai sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Saya ulang balik, Allah itu nama kepada zat wajibal wujud yang mempunyai sifat kesempurnaan dan maha suci daripada kekurangan. Itu yang dikatakan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah ketahui, kita juga telah faham, yang mana saya telah menyampaikan juga dengan panjang lebar berhubung tentang percaya kepada malaikat.
Yang mana malaikat ini dia merupakan yang ghaib, yang tidak kelihatan. Tetapi dia tetap wujud, dia tetap ada. Yang Allah SWT jadikan dia daripada cahaya. Jadi kita percaya bahawa malaikat ini iaitu merupakan itu makhluk yang dikatakan taat kepada suruh Allah, perintah Allah. Maknanya kata taat yang 100% maksimum. Kalau disuruh dia rukuk, Kalau suruh dia sujud. Apatah lagi kalau diperintah dia bekerja, dia tetap bekerja. Dia kata dia tak makan rasuah, tak makan itu dan sebagainya. Dia tetap. Dia maknanya tak ada nak minta maaf, tak ada nak excuse, tak ada. Dia terus saja. Kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahatlah. Dia tulisnya. Ya. Itu kata percaya kepada malaikat. Dan juga kita percaya kepada Nabi dan juga Rasul-Rasul. Pun telah kita bahaskan juga bahawa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala lantik daripada kalangan manusia itu sendiri. Ya, maknanya daripada kalangan manusia itu sendiri. Maksud kalangan manusia itu daripada kaum-kaum yang berlaku pada ketika itu. Maka dilantiklah seorang nabi dan seterusnya seorang rasul. Yang mana kita percaya sebanyak 124,000 nabi. Daripada 124,000 nabi, terdapat 313 orang menjadi rasul. Dan kita wajib ketahui iaitu 25 orang. Daripada 25 orang, dia terpilih menjadi ulul azmi 5 orang. Daripada 5 orang, terpilihlah 1 orang yang merangkumi semua sekali, iaitu Nabi kita, Muhammad SAW. Jadi kita tahu dia punya ringkas dia. Dan begitu juga pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita berhubung tentang itu percaya kepada kitab. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kitab kepada para nabi yang diutuskannya. Yang mana telah juga disarahkan pada minggu yang lepas, ya, secara mukadimahnya, yang mana kitab-kitab tersebut terdiri daripada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga kitab Al-Quran. Kitab itu Taurat iaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita kena ingat tu Nabi Musa alaihi salam yang dalam bahasa Qibti. Yang keduanya iaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Musa, Isa. Jadi Taurat, Injil dalam bahasa Syriani. Dan yang ketiganya Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud dalam bahasa Ibrani. Jadi Taurat, Qibti, itu Injil, Syriani, Zabur, Ibrani. Dan yang keempatnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, Jadi itu merupakan menjadi itu fardu ain kepada kita. Ya, menjadi fardu ain. Kalau fardu ain ni katakan merupakan itu katakan tak boleh tidak, kita kena ketahui. Apatah lagi yakin percaya. Kita yakin dan percaya itu sebelum Al-Quran yang Allah SWT turunkan itu kitab-kitab tersebut, kita semua percaya. Bukan makna kita percaya kepada Al-Quran saja. Tak. Kecuali kita percaya Al-Quran, bahawa Al-Quran itu merangkumi semua kitab-kitab tersebut. Itu betul. Ya, tapi itu merangkumi berartinya dia jamak banyak kitab terhimpun dalam Al-Quran. Itu dia punya itu ringkas dia dan mukadimah dia pada malam ini. Baik, keterangan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Apa yang terdapat di dalam kitab Taurat iaitu
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Kipti. Jadi kita nak ingin tahu juga tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam kepada kaum dia semasa itu. Kaum dia semasa itu. Ya. Yang mana di dalam kitab Taurat yang asal diterangkan hukum-hukum syariat. Pada asalnya diterangkan hukum-hukum syariat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan hukum-hukum syariat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dan sampaikan kepada kaum dia tentang ilmu syariat. Maknanya tentang ilmu syariat apa? Tentang ilmu amali. Tentang ilmu fiqh. Maknanya kata ilmu syariat ni ilmu yang nak difaham. Kita faham. Jadi faham ni baru dapat kita beramal. Beramal baru yakin. Dan juga kedua adalah akidah. Dia disampaikan juga tentang ilmu akidah. Tentang ilmu pegangan, kepercayaan. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ketika Nabi Allah Musa, orang pun dah buat patung-patung. Orang dah menyembah patung. Bukan patung kecil-kecil lagi dah. Pendek kata patung-patung sebesar bukit-bukit tu. Kita tengoklah macam si tempat-tempat Firaun tu, kita tengok semua dia punya patung tu besar-besar macam tu. Ya, bukannya kocik-kocik macam kuil-kuil yang kocik-kocik sekarang, tak. Macam tu sekali. Serta keimanan. Makna kata syariat dan akidah serta keimanan yang sebenar. Itu yang dikatakan dakwah ataupun yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa AS kepada kaum dia. Yang diredai oleh Allah Ta'ala. Yang diterima oleh Allah SWT. Allah Ta'ala kurnia agama Islam tersebut. Allah Ta'ala terima agama Islam. Allah Ta'ala jadikan agama Islam. Diturunkan kepada Nabi Allah Musa AS. Dan Nabi Allah Musa AS diperintahkan sampai kepada kaum-kaum dia. Maknanya agama tu agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa AS tak tambah dan tak kurang. Jadi tersurat di dalam kitab Injil yang mula-mula. Yang mula-mula. Jadi kitab Injil ni dia turun sekali. Sampai. Sekali. Ya. Di dalam kitab Taurat yang asal itu juga dijelaskan akan dibangkitkan dan akan diutuskan seorang Nabi dan juga Rasul yang akhir. Di dalam kitab tu ada tertulis, ya, terakhir daripada keturunan Nabi Ismail, putera Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi maksudnya apa? Nabi Allah Ibrahim AS, kemudian Nabi Allah Ismail AS. Pasal keturunan tu. Mana kata daripada Nabi Allah itu Ibrahim. Jadi itu Nabi Allah Ibrahim ni mempunyai 2 orang isteri. Yang ini Nabi Allah Ismail daripada daripada isterinya Siti Hajar turun. Lahirlah Nabi Allah Ismail. Seorang lagi turun Nabi Allah Yaqub daripada Siti Sarah. Maknanya Nabi Allah Yaqub. Maknanya itu lain pula keturunan. Jadi ini keturunan tu. Susu galur dia tu. Yang akan membawa syariat baru. Ya, Nabi Allah SWT yang bawa tertulis di dalam Taurat tu, tertulis dalam Taurat tu, pada akhir dalam kitab tu, bahawa Allah Ta'ala akan nak menjadikan seorang Nabi yang terakhir. Tulis. Ya, dah tertulis. Dengan membawa syariat. Dan menasahkan ataupun memasukkan syariat-syariat yang terdahulu daripadanya. Nah, benda tu berlaku pada Nabi Allah Musa AS dah bagi tahu dah. Bahawa dalam kitab tu akan Allah Taala akan menjadikan seorang nabi akhir zaman, dah tulis dah. Maknanya itu akan diberi itu syariat. Mana syariat dia ni adalah syariat yang terakhir untuk memasukkan semua yang sebelum syariat nabi-nabi sebelumnya. Terhimpun dalam tu, dah tertulis dalam tu. Kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi sekarang sudah banyak yang diubah.
Mana yang telah banyak diubah. Sebagai bukti bahawa Taurat yang ada sekarang tidak ada menyebut mengenai surga. Taurat yang ada sekarang tidak menyebut tentang surga, tentang neraka. Ataupun tentang itu ba'ah ataupun bangkit selepas mati. Hisab atau perhitungan amal baik dan jahat. Mahsar, mizan dan lain-lainnya. Yang berkaitan dengan persoalan hari akhirat. Maknanya dalam Taurat yang dipegang oleh itu orang-orang itu Yahudi pada hari ini, iaitu dikatakan tidak ada menceritakan tentang hari akhirat. Pembalasan pada hari akhirat. Sama ada menceritakan tentang kegembiraan ataupun menceritakan tentang keazaban. Itu pasal perangai dia perangai macam tu. Ya, lagi satu. Bagi saya, pendapat saya. Ya tak? Orang yang menyembah batu ni, hati dia macam batu. Saya tak cakap sesiapa lah. Macam Yahudi tu lah. Macam hati macam batu. Ya. Nak dibagi itu dakwah dengan dia, memang takkan berkuat macam batu tu. Itulah dia. Setamping tu, termasuk agak hati tu. Baik. Ya, berkaitan dengan persoalan hari kiamat. Padahal perkara tersebut, itulah yang semestinya disebut dan diterangkan dalam kitab-kitab suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itu yang seafdalnya, yang mana pendeta-pendeta Yahudi itu kena jelaskan pada hari pembalasan. Kalau itu dijelaskan pada hari pembalasan, ada untung baik, ada untung jahat, tentu dia tak berperangai macam perangai Yahudi pada hari ini. Itu pun dia tolaknya. Apa yang dibanggakannya, keturunan Nabi-Nabi adalah keturunan daripada orang dia, bangsa dia. Itu dia bangga. Ya tak? Maknanya, dia bukan makna dia bersyukur kepada Allah SWT menjadikan tu. Tak. Tapi dia bangga apa yang dia dapat. Itulah perangai Yahudi. Ya, baik. Kitab Taurat yang kini beredar di tangan orang-orang Yahudi sebenarnya merupakan karangan yang ditulis oleh beberapa orang pengarang yang disusun dan ditulis dalam masa yang berlainan. Jadi, kalau kita lihat kebenaran Al-Quran dengan Taurat, Injil dan begitu juga yang lain. Kitab Taurat di zaman Nabi Allah Musa masa tu, dia tidak ditulis pada masa tu. Tapi daripada perkabaran selepas itu baru ditulis dalam masa yang lain. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana ayat turun satu, kita dah tulis. Tulis di pelepah, tulis di batu, tulis di kulit-kulit binatang dan sebagainya. Telah ditulis. Pada masa itu turun, terus. Kemudian turun, terus dihafal. Macam tu. Ya. Itulah nampak dia punya ni. Kemudian itu yang dikata tadi, pengarang-pengarang yang disusun dan ditulis dalam masa yang berlainan. Ya, itu yang kita nak. Kenapa kita mengatakan dia ada berubah? Tentulah ada berubah dalam keadaan masa yang dikatakan bersepanjangan. Di dalam agama Islam, sebelum Al-Quran itu dihimpunkan, jadi ada panel dia. Ada 10 orang. Kalau tertambah kurang minta maaf. Di antaranya yang diketuai oleh itu Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu an. Kemudian juga diketuai oleh Muawiyah. Kemudian dengan para sahabat. Jadi siapa yang mendengar ayat Al-Quran mengatakan ini datang daripada Allah SWT, daripada kalam Rasulullah SAW, mesti ada bawa 2 orang saksi. 2 orang saksi. Mana kata kalau tak betul akan dihukum pancung. Begitu sekali. Ya, itu di dalam Al-Quran. Nak tengok perbandingan tu. Jadi Al-Quran memang dia betul-betul pure, betul-betul. Dia tidak. Macam tu. Jadi di tempat yang berasingan, perkara seperti ini sudah pasti terdapat di dalam Taurat itu perubahan yang banyak.
Kenapa berlaku perubahan yang banyak? Sebab makhluk ini tentu dikuasai oleh nafsu. Ada nafsu. Apabila ada nafsu yang tidak terdidik, maka datanglah syaitan membisik. Maka berlakulah perubahan. Begitu sekali. Itu sebabnya di dalam orang nak membukukan Al-Quran, mesti ada 2 orang, mesti ada panel dan sebagainya. Macam tu. Sehubungan dengan ini, satu kenyataan dan bukti yang jelas bahawa kitab Taurat yang ada hari ini sudah berubah dari kitab Taurat yang asal. Ialah bahawa kitab Taurat yang di tangan orang-orang Nasrani sekarang adalah jauh bezanya dengan kitab Taurat yang ada di tangan orang Yahudi. Itu pun satu perbezaan. Ya, kitab Taurat yang berada pada tangan Nasrani, dia pakai Taurat juga. Dengan kitab Taurat yang berada pada tangan Yahudi, tak sama. Tak sama. Jadi tahulah kita sekarang ni, dia dalam tu ada berubah. Berubah. Kerana Al-Quran telah menyatakan didapati satu golongan dari kalangan orang-orang Yahudi itu telah mengubah dan memutarkan maksud kitab Taurat itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala sendiri beritahu bahawasanya kitab tu telah berubah. Dalam firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aquluhu wa hum ya'lamun. Yang bermaksud, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu, padahal sesungguhnya telah ada satu pihak dari mereka yang mendengar kalam Allah, iaitu Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui perbuatan itu salah. Maknanya atas kepentingan diri dia, kepentingan nafsu dia. Dia tahu benda tu salah. Tapi disebabkan nak kemasyhuran diri, bahawasanya akulah yang betul kitab yang tulis Taurat ni. Tapi sedangkan benda tu telah berubah. Jadi kita percaya benda tu berubah sebab kita percaya kepada Allah SWT dah bagi tahu. Mandek kata orang yang empunya cakap, itu bukan cakap aku, itu cakap yang diubahnya. Tentulah kita percaya kepada yang bercakap tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi firman Allah Taala tersebut telah menunjukkan bahawa kitab Taurat yang kini ada di tangan orang-orang Yahudi tidak seluruhnya benar. Malah hanya sebahagiannya sahaja yang didapati benar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal ladzina hadu yukharrifunal kalima ammawadi'ih. Yang bermaksud, di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalam Allah, yakni isi kitab Taurat dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Bukan kita tuduh dia. Allah Ta'ala lebih mengetahui, maha mengetahui. Maknanya dengan ilmu dia, dengan ilmu Allah Ta'ala, maka disampaikannya kepada Nabi Allah Musa AS. Jadi ini ilmu aku, bukan diada-adakan. Ini maknanya, itu sebabnya Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya itu Taurat yang pertama tu adalah benar, tetapi yang sebelum tu adalah tidak benar. Mana yang benar dia tu ketika itu Nabi Allah Musa AS menyampaikan dakwahnya kepada orang dia, itu benar. Ya, itu benar dan disuratkan. Tapi di masa mensuratkan tu, itu yang berlaku. Yang berlaku. Baik. Itu berlaku di dalam kitab Taurat. Yang paling penting di dalam tu telah tertulis bahawasanya Nabi akhir zaman
Allah Ta'ala akan jadikan Nabi akhir zaman, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan orang Arab. Itu pasal dia dengar keturunan orang Arab, itu pun menjadi satu sebab yang dia nak padamkan benda tu. Begitu dia punya sombong dia. Sebenarnya Allah Ta'ala tu itu apa maknanya berkehendak dia nak menjadikan daripada kaum siapa sekalipun. Itu kehendak Allah. Ya, baik. Itu dikatakan dalam kitab Taurat. Dalam kitab Injil iaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam. Dalam kitab Injil yang asal dimuatkan keterangan-keterangan yang benar dan nyata. Keterangan-keterangan yang benar dan nyata. Kita percaya dan yakin. Keterangan yang pertama dalam kitab Injil adalah benar. Mana kata tak ada keraguan sikit pun. Di dalamnya disebutkan perintah-perintah Allah menyuruh umat manusia mentauhidkannya. Di zaman Nabi Allah Isa, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan daripada Allah Ta'ala apa? Jangan sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dengan selain daripada Allah. Jadi maksudnya tinggalkan perbuatan-perbuatan penyengutuan. Maksudnya tinggal penyembahan-penyembahan berhala. Itu ketika Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Dan melarang mereka itu menyengutukannya dengan sesuatu benda. Itu dakwah yang diperintah Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Isa alaihissalam yang tertulis di dalam kitab Injil. Atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Atau makhluk-makhluk yang lain. Maknanya dah jelas terang perintah tersebut. Tetapi apa yang berlakunya, kefahaman orang tu. Kefahaman. Mana kefahaman ni bahawasanya ada pula Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Itu dah menjadikan makhluk juga. Di dalam kitab Injil yang asal juga didapati keterangan yang akan dibangkitkan diutus seorang Nabi dan Rasul yang dimaksudkannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Daripada satu kitab ke satu kitab kepada satu kitab. Bahawa Allah Ta'ala akan menjadikan seorang Rasul akhir zaman. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada bangsa Arab. Cuma dia daripada bangsa orang Yahudi. Jadi dia rasa bangga. Kita bangga juga. Bangga juga. Bukan kita tu dikatakan kita faham, oh ni Yahudi, kita terus hina dia. Bukan. Pasal para Nabi pun daripada Yahudi juga. Cuma Yahudi yang engkar kepada Allah SWT. Ya? Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa AS adalah sama dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa AS. Sama. Iaitu kedua-dua kitab suci tersebut adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia beriman juga kepada kitab. Macam katakan itu apa, orang-orang Yahudi percaya kepada Nabi Allah Musa. Begitu juga orang-orang dikatakan orang-orang Nasrani percaya juga kepada dikatakan Injil dan sebagainya. Dia percaya kepada kitab tu. Mana dia percaya kepada Allah. Bukan dia tak percaya. Cuma kenapa jadi? Pasal berubah dalam kitab tersebut. Yang menjadikan petunjuk dan cahaya penerangan manusia. Maknanya kitab-kitab tersebut ada merupakan petunjuk tauhid sebagai nur cahaya, sebagai penerang pada ketika itu gelap gelita berhubung tentang tauhid. Jadi Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa untuk menyampaikan tauhid. Tauhid ini merupakan nur cahaya nak diterangkan kepada kaum-kaum dia berhubung tentang tauhid. Maknanya cahaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya fokusnya tu. Kalau tak ikut kesudahannya, dia hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan bermaksud hidup di dalam kesesatan. Orang dalam gelap dah tentulah sesat. Begitu. Jadi datanglah dakwah. Ya.
Dan kitab Injil itu juga sama halnya dengan kitab Taurat, iaitu telah diubah berbagai-bagai perubahan dan penggantinya yang dilakukan oleh tangan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menjadi susah payah. Siapa pula yang mengubahnya? Tak timbul persoalan tu. Siapa pula mengubah dia? Apa pula sekian dan sebagainya. Jadi apa yang kita dapat tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Ta'ala akan menjadikan Nabi akhir zaman. Kemudian Taurat masuk pula ke dalam Injil. Jadi dalam Injil juga diberitahu lagi bahawa Allah Ta'ala akan menjadikan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu juga diubah. Ya, baik. Itu yang berlaku. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu khadzam mimma zukiru bih fa'arayna bainahumul adawata wal ba'dha'a ila yaumil qiyamah وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Yang bermaksud, dan di antara orang-orang yang berkata, Allah Ta'ala beritahu, pasal Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Maksudnya apa? Siapa yang mengubah, siapa yang tidak diubah. Jadi yang mengubah memanglah dia tak termasuk dalam orang sesat. Yang mengubah maknanya kata dialah yang sesat. Lagi menyesatkan. Kenapa katakan lagi menyesatkan? Menyesatkan apabila orang baca kitab Taurat itu, orang baca kitab Injil itu, bila kata dia terus percaya, maka itu katakan menyesatkan. Dia dah sesat, menyesatkan lagi. Itu dia katakan. Dan di antara orang-orang yang berkata bahawa kami ini orang-orang Nasara, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka. Maka mereka juga melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai pada hari kiamat. Dan Allah akan memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, iaitu Muhammad SAW. Bagi tahu kepada penelita-penelita tu, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Sembunyikan daripada kitab suci, iaitu kitab Injil. Jadi Injil tu pertama kitab Taurat. Kitab Taurat dia masuk ke dalam kitab Injil. Kemudian kalau dah kitab Taurat yang pertama telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya, maka sampailah juga kepada kitab Injil, diberitahu tapi disembunyikan juga. Itu dikatakan. Dan ia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, iaitu Nabi Muhammad SAW dari Allah, dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Itu jelas nyata daripada Al-Quran. Ya, daripada Al-Quran. InsyaAllah kita sambung pada kitab yang keempat, iaitu pada kitab yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Hanya memuatkan fatwa-fatwa. Maksudnya fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat. Jadi diturunkan ayat Al-Quran kepada
Nabi Allah Daud alaihissalam. Iaitu dinamakan, dihimpunkan dalam kitab Zabur. Isinya penuh dengan fatwa-fatwa dan juga nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan yang mesti dijalankan oleh umatnya. Umatnya. Kitab Zabur tidak memuatkan syariat Allah. Jadi fahamlah kita, mereka kata benda tersebut adalah dalam bentuk hukum hakam. Mana kata larangan-larangan dan nasihat-nasihat, ya, dan hukum-hukum agama. Kerana Nabi Allah Daud alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengikut syariat yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam yang terdahulu daripadanya. Ya. Justru itu, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam bukan merupakan kitab yang mengandungi syariat ilahi, kerana tidak disebutkan di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat tersebut. Dan tidak pula tercatat di dalamnya hukum-hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbezaan-perbezaan tu. Baik. Yang terakhir, kita masuk kepada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran apa? Kitab yang kita berpegang. Berpegang. Jadi berpegang apa? Kepercayaan, keyakinan. Kepercayaan, keyakinan ni apa? Dia itu dikatakan daripada hati. Dia kata itu iman tu terletak pada hati. Dalam hati tersebut, dalam iman tersebut, ada keyakinan. Dalam tubuh badan manusia, ada hati. Dalam hati itu, ada iman. Itulah kepercayaan. Di dalam kepercayaan, ada keyakinan. Keyakinan. Jadi keyakinan kita kepada Al-Quran. Maka Al-Quran itulah yang memerintah. Yang memerintah, yang mengajar, yang memimpin, yang memberitahu. Kepada mana semua? Kepada seluruh tubuh anggota badan kita dahulu. Jadi apabila dah sampai ke seluruh anggota tubuh badan kita, barulah dia minta disampaikan kepada yang lain. Di luar daripada kita. Itu maknanya peranan kitab-kitab tu. Jadi dia terbit daripada hati. Baik. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang terakhir turun kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasulnya. Kitab yang terakhir yang membawa kepada kebenaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dalam pada itu pun ada juga yang terseleweng. Contohnya yang dekat Selayang tu, bukan Nasrani, yang dikata ayat tu turun kepada Gulam Qadiani. Maknanya malaikat Jibril percaya juga tersalah hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Gulam Qadiani tu dia dalam abad yang keberapa pula turun ke bawah ni. Itu dah satu pembohongan sekali. Tapi ada juga orang ikut. Ada juga orang percaya. Begitulah keadaannya. Ya. Kenapa berlaku? Sebab Allah Ta'ala menghendaki. Itu sebab kita ni banyak-banyaklah bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Jangan sampai dia dah kurniakan kita iman dan taqwa, kemudian Allah Ta'ala pula memindahkan kita kepada kekufuran. Itu yang kita minta berdoa sangat kepada Allah Ta'ala agar apa? Iman kita ni agar tetap sentiasa, ya, istiqomah, tertuju kepada dia, kepada Allah SWT. Jadi dikata dan kitab yang terakhir turun kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya membawa kebenaran dan mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu turun daripadanya. Firman Allah Ta'ala. Ya, Tabarakallah wa Ta'ala. Jadi itu dikatakan beritahu kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Sebelum semuanya terhimpun di dalam tu. Semuanya terhimpun. Nak tahu tentang Taurat, nak tahu tentang Injil, nak tahu tentang Zabur, bacalah Al-Quran. Jadi apabila kita baca Al-Quran, tentu kita tak faham dia pun bahasa Arab juga. Kita bukan orang Arab. Bukan pula bahasa Arab, bahasa Melayu. Orang Melayu, bahasa Melayu tak faham. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan ada orang yang faham bahasa Arab. Kemudian dia tafsirkannya
bahasa Melayu. Tafsirkan bahasa Melayu. Dan itulah yang dapat kita faham, dapat kita yakin isi intipati Al-Quran. Jadi maksud saya sini, banyakkan baca Al-Quran dan kita bacalah tafsir Al-Quran. Baru dapat kita tu faham. Tapi nak faham, jangan faham diri kita. Kita kena rujuk juga kepada tafsir-tafsir Al-Quran. Maknanya ijma' ulama', kias dan sebagainya. Ya, baik. Mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya. Firman Allah Ta'ala. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminna alaih. Yang bermaksud. Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. 100% benar. Itu yang dikatakan publik, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran. Sifatnya sifat benar. Tak ada keraguan di dalamnya. 100%. Untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah ada di hadapannya, di hadapan kitab tersebut yang terdahulu. Membenarkan. Dan untuk memelihara serta mengawasinya. Jadi itu kitab Al-Quran tu. Terus. Dia kata, kitab Al-Quran terpelihara kesuciannya dari sebarang perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tidak sebagaimana kitab-kitab Taurat dan juga Injil yang ada di tangan-tangan orang Yahudi dan juga Nasrani di merata dunia hari ini. Salah satu kelebihan orang Islam iaitu dapat menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Seluruh dunia. Duduklah penghafal Al-Quran. Tetap lahirnya satu. Bacaan. Itu kelebihannya. Seluruh dunia. Dia bakarnya orang-orang Nasrani dengan orang-orang itu Nasrani membakar kitab-kitab Al-Quran. Tetapi yang menghafal Al-Quran, seluruh dunia beribu-ribu orang dia. Dia boleh bakar benda ni semua. Tetapi dia tak dapat bakar orang yang penghafal Al-Quran. Dan kita boleh cetak lagi. Maknanya tak ada yang terkurang tanda atas, tanda bawah, tanda itu. Semuanya sama bacaannya. Seluruh dunia. Itu kelebihan orang-orang Islam. Kelebihan Al-Quran. Tak ada pada orang Yahudi, tak ada orang Nasrani, tak ada itu semua. Tapi kelebihan tu. Itu dikatakan. Di mana kedua-dua kitab suci tersebut sudah banyak yang diubah dan diganti. Oleh tangan-tangan Yahudi dan juga Nasrani sendiri. Dah berubah. Tapi kita tak. Kalau nak diuji, boleh diuji. Contohnya macam Musa Bakah, hafal Al-Quran. Panggil seluruh dunia. Panelnya sama saja. Dia akan, dan itu penghafal Al-Quran akan diberi kepada bacaannya keberapa. Semuanya sama. Dia tak lari bacaan tersebut. Itulah kelebihan kita. Itu pun dah menunjukkan tanda kebesaran Al-Quran. Keagungan Al-Quran. Jadi besar keagungan Al-Quran, besar agung itu Al-Quran kepada yang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran ni yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah SWT tak dimakan api neraka. Itu yang masuk antara anak-anak kepada penghafal Al-Quran. Baik. Kitab Al-Quran yang kini ada di tangan orang-orang Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Tetap terpelihara. Hakikat pelihara siapa? Allah. Dia tak berubah. Seluruh dunia. Kesuciannya sehingga hari kiamat. Tak adalah orang nak meraguinya.
Kita dengar daripada orang Yahudi, Nasrani pun, dia pun tak ada condemn Al-Quran. Al-Quran ni dah ada baharu. Tak ada. Al-Quran ni dah ada diubah. Tak ada. Dia nak bercakap mesti ada bukti. Mesti ada bukti. Pendek kata bukti, dia panggil penghafal Al-Quran yang ada kat Sanun, dia penghafal Al-Quran sini, ada perbezaan. Itu je. Tapi kita ada banyak sini dan tak apa dah berlaku. Itu sebabnya. Tapi kalau dia Injil, Zabur dan juga Taurat, memang kita tu mengatakan berubah. Ya? Dan tidak ada sebarang pembatalan yang didapati di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah. Mana kata tak ada pembatalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami ni ganti nama. Allah SWT yang menurunkan Al-Quran. Apa maksud dia? Tidak ada yang lain melainkan Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Kamilah yang memelihara dan menjaganya. Bukan sekadar yang terdapat dalam buku tersebut. Di dalam Al-Quran tersebut. Tetapi Allah Ta'ala pelihara Al-Quran tersebut yang berada pada dada-dada orang mukmin, penghafal-penghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Kita ni mengamal Al-Quran lah. Jadi maknanya Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara. Itu beruntungnya kita. Yang saya baca pada malam ni. Itu termasuk di dalam dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni sekarang ni insya-Allah kita di dalam keselamatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu dia kata. Dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terpeliharalah kitab suci Al-Quran itu dari sebarang perubahan dan penggantian, dan tersiarlah isi kandungan dan pengajaran di dalamnya di seluruh dunia. Di seluruh dunia Islam. Kalau kita nak ambil daripada kacamata dunia, kita lihatlah sekarang. Ya, di seluruh dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lakitabum aziz. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Nazzalal tanzilum min hakimin hamid. Bermaksud, dan bahawasanya demi sesungguhnya kitab yang mulia, iaitu kitab suci Al-Quran. Maknanya kalau kita baca Al-Quran, kita membaca kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau dah kita membaca kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermaksud orang membaca itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyalah, sebab kita membaca apa yang dia muliakan. Maknanya apa yang dia suka. Tentulah dia itu mulia keadaannya. Jadi siapa yang membaca itu pasal dimuliakan. Ya, itu pasalnya. Kitab suci Al-Quran yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat didatangi oleh sebarang kebatalan. Tak dapat. Kepalsuan dari mana-mana arah, dari seginya, mana-mana arah daripada seginya. Ia diturunkan dari Tuhan yang amat bijaksana, lagi amat terpuji. Maknanya Allah Ta'ala tu lagi maha bijaksana. Ya, yang mengurniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan terusnya orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan juga kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi banyak kata benda tu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang percaya, orang yang beramal dan juga orang yang meyakini memang di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga
maka dapat kita ini bersua muka di dalam majlis ilmu pada malam ini ialah yang baiknya adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dapat kekurangan itu pada kelemahan saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kita beri peluang dulu untuk kalau ada soalan, Ustaz. Boleh? Ya. Kita beri sikit masa untuk soalan-soalan sekiranya ada jemaah yang ingin mengajukan sebarang soalan. Silakan. Kalau tak ada soalan, kita tutup je lah ke? Macam mana, Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Kita tunggu dulu. Okay. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 4 kitab yang diturunkan kan, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran tu dalam bahasa yang lain kan Ustaz? Daripada bahasa berlainan, Arab. empat berlainan. Kalau Al-Quran, ya silakan Ustaz. Al-Quran kita tahu dalam bahasa Arab, tapi Taurat, Zabur dan Injil tu. Taurat dalam bahasa Kibti. Dalam kitab ada kan, dalam tu dia tertulis nombor 1 di atas. Ya, dia katakan dia turun kepada Nabi Allah Musa dalam bahasa Kibti. Maknanya Kibti. Kemudian itu Injil dalam bahasa Syriani. Injil dalam bahasa Syriani. Dan itu Zabur dalam bahasa Ibrani. Ibrani. Jadi Kibti, Syriani dan Ibrani. Al-Quran bahasa Arab. Zabur Ibrani. Saya ingatkan Zabur Kibti. Zabur Ibrani. Ibrani. Okey. Jadi ada lagi soalan Zabur Ibrani saya. Cuma kita nak faham itu bukan sahaja penyelewengan tetapi yang kita nak faham bahawa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur adalah mengajar kepada kaum-kaum ketika itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dikatakan benar berlaku kitab tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian turunlah lagi yang kedua, iaitu penyembahan. Jangan sembah selain daripada Allah SWT. Maka sembahlah kepada Allah. Itu kitab-kitab. Kemudian sampai kepada Zabur, iaitu Zabur ni apa? Nabi Allah Daud AS, dia menasihati perkara-perkara tersebut. Ya, perkara-perkara tersebut. Ya, supaya itu kembali balik kepada ikut syariat daripada Taurat, Injil. Ya, ikut syariat Taurat dan juga Injil. Itu nasihat-nasihat. Kemudian sampai kepada Al-Quran, semuanya terhimpun dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lagi, silakan. Ustaz, maaf, okey. Sekejap, Bonda. Macam kitab Injil tu kan, Bible tu dia telah diubah kan Ustaz? Kandungannya. Yang mengatakan dia telah diubah, kita berpegang kepada ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ayat Al-Quran ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan itu bukan Injil yang asal. Maksudnya apa? Itu bukan cakap aku. Senanglah bahasa kita lagi. Allah Ta'ala bagi tahu itu bukan cakap aku. Itu cakap aku dia dah ubah. 1. Cakap aku disembunyikannya. 2. Ini perkara-perkara tersebutlah. Siapa cakap? Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi, kita nak percaya apa? Percaya kepada Allah Ta'ala yang disuratkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Jadi, hakikatnya tak perlulah kita tu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita nak buat itu kajian kepada itu Taurat, kepada Injil, kepada Zabur dan sebagainya. Tak perlu. Pasal yang perlunya adalah
Al-Quran. Kita dah berpegang. Tumpin hati itu dah memang Al-Quran. Manakah siapa berubah? Memang Allah Ta'ala dah tak berubah dah. Dan jadi kecuali kalau kita nak mengaji itu, bolehlah orang ni dibuat kajian. Di mana tentang perubahan daripada segi masa, turunnya Nabi Allah Musa sekian, baru ditulis Injil dalam pada zaman sekian. Jadi dalam masa tersebut, mesti ada yang tertinggal. Mesti ada yang tertinggal. Mana begitu juga Zabur. Tentulah perkara-perkara tersebut. Maknanya dikatakan di dalam Taurat berlaku juga. Kalau berbeza di zaman Nabi Muhammad SAW, turun Al-Quran, terus sahaja penghafalnya dah ada. Penghafal Al-Quran ni, sahabat-sahabat Nabi. Satu penghafal. Kedua ditulis pula pada pelepah-pelepah kurma. Ditulis pula kepada kulit-kulit binatang. Begitu sekali. Jadi penghafal ada, tulis ada, semua ada. Itu ketika itu, atau pasalnya Al-Quran ni memang 100% adalah benar. Dia berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan berlaku seperti mana yang katakan dalam Taurat, Injil tu sebagai. Wallahualam. Baik, ada apa-apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit mengenai dengan kitab Taurat, Ya. Injil dengan Zabur tu. Ya. Dalam kitab ini dia ada menyatakan bahawa ada seorang nabi akhir zamannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak Ustaz? Ya. Tapi adakah kitab-kitab ni ada menyebut nama rasul-rasul yang lain selain dari Nabi Muhammad? Ya, ada. Memang ada. Ada. Memang ada. Tu pasal dia tu percaya kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Sebelum nabi-nabi itu dia percaya. Katakan sebelum Nabi Allah Musa. Mana kata benda tu memang dah ada. Isa ada, semua dah ada. Itu pasalnya itu katakan itu dalam Zabur. Dia memang dah percaya nabi-nabi yang sebelum. Cuma dia tak mau nak terima Nabi Muhammad SAW akhir zaman. Itu saja. Orang lain dia terima ya Ustaz. Dia terima. Nabi Muhammad dia tak nak. Macam tu. Macam kita sekarang. Kita terima Nabi Muhammad SAW itu akhir zaman. Jadi maknanya itu sebelum tu ada nabi-nabi sebelum. Kita percaya tersurat di dalam Al-Quran. Dan kita tak percaya selepas Nabi Muhammad ada nabi lain. Masalahnya sekarang ni katakan di dalam Taurat, di dalam Injil ditulis nama ada nabi akhir zaman. Bukan kepada itu Nabi Allah Isa tu akhir zaman. Bukan katakan Nabi Allah Musa tu akhir zaman. Itu pasal Allah Ta'ala dah bagi tahu ada akhir zaman. Kita boleh berpegang. Tak ada Nabi Muhammad itu selepas Nabi Muhammad dah tak ada Nabi. Itu. Dan itu juga Allah Ta'ala memperingatkan kepada kepada kaum Nabi Allah Musa. Ya, di dalam Taurat. Bukan Nabi Allah Musa tu akhir Nabi. Bukan Nabi Allah Isa tu akhir Nabi. Bukan. Sebab tertulis dalam tu ada akhir Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Kita betul. Selepas Nabi Muhammad SAW dah tak ada Nabi dah. Ada pula orang mengaku Nabi-Nabi, memang kita tak boleh terima. Itu je dia punya ni. Boleh? Okey Ustaz. Soalan terakhir iaitu boleh tak kita membesarkan Nabi Muhammad SAW daripada Nabi daripada rasul-rasul yang lain? Boleh tak Ustaz? Tak boleh. Oh, tak boleh Ya, sebab katakan tak boleh itu daripada segi hakikat. Syariatnya Nabi kita lah yang paling mulia. Nabi kita lah yang lebih besar, yang lebih agung, lebih itu semua. Pada segi syariat. Tapi hakikatnya semua nabi-nabi itu, rasul-rasul itu adalah kekasih Allah. Sama mulia dia. Jangan kita membeza-bezakan kedudukan tersebut. Tak ada. Maksudnya membeza-bezakan. Tak boleh Ustaz tak boleh. Pada segi akidahnya sama. Disebut saja Nabi Allah Ibrahim AS sama. Disebut pula itu Nabi Allah Adam AS sama. Dan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah itu, Nabi Allah semua sama.
kemuliaannya tu Allah Ta'ala jadikan setiap nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya nabi-nabi tersebut adalah mulia belaka. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita percaya kepada para nabi dan juga rasul-rasul. Terima kasih Ustaz. Bagus soalan tu. Tapi Ustaz kan kita Ibu boleh lihat sikit. Tapi Ustaz kan kita kan digalakkan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda yang memberi syafaat kepada kita umat dia. Jadi kita macam melebihkan Rasulullah tu satu kesalahan lah. Macam nak cakap Ustaz? Kita memang mengharapkan syafaat baginda lah. Macam tu. Itu kelebihan Allah Ta'ala jadi dan ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kelebihan tersebut kita beramal atas kelebihan. Maknanya di dalam fadilat amal. Maknanya di dalam kelebihan fadilat amal, kelebihan amal. Maknanya setiap Nabi ada kelebihan-kelebihan dia. Jadi kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beramal tentang kelebihan tersebut. Bukan menjadikan satu benda tu kita pula tak ada, katakan tidak memuliakan Nabi semua. Tidak. Maknanya hakikatnya tetap juga kita tu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah berselawat ke atas dia. Ya. Baik. Jadi saya fikir kita nak tutup dulu kuliah sebab ada 3 minit saja lagi untuk kuliah seterusnya. Jadi kalau ada persoalan mungkin boleh simpan untuk kuliah yang akan datang, ya, sebab masa tak mengizinkan untuk kuliah untuk kita sesi soal jawab kerana kita ada ustazah yang menanti untuk kuliah 9.15 sebentar lagi. Jadi kita tutup dulu kuliah untuk kali ini. Jadi alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Amrullah bin Haji Tudah yang telah pun menyampaikan syarah berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan pada malam ini kita tumpukan pada syarah tentang akidah orang mukmin, iaitu pada keempat, iaitu percaya kepada kitab-kitab Allah, dan tadi kita Ustaz pun telah terangkan tentang 4 kitab-kitab yang besar tadi, dan kita lihat bahawa Al-Quran adalah kebesaran keagungan yang tetap terpelihara kesuciannya hingga ke akhir hari kiamat, berbanding dengan kitab-kitab lain seperti Zabur, Injil, Taurat yang telah pun diubah suai, diputar maklumatnya dan sebahagiannya tidak benar tentang kitab-kitab tersebut. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kerana kita masih dikurniakan iman dan takwa, dan kita moga-moga sentiasa istiqamah kita dalam peliharaan Allah SWT, dikukuhkan keimanan kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi alhamdulillah, InsyaAllah, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan dapat meningkat lagi kepahaman kita tentang percaya kepada kitab-kitab, iaitu kepada akidah mukmin yang keempat. Jadi sekiranya ada isu atau permasalahan, kita jumpa dengan Ustaz pada kuliah akan datang. Jadi jangan lupa temu janji pada setiap hari Rabu pukul 8 malam bersama dengan Tuan Haji Amrullah bin Haji Tudah. Ya, terima kasih kepada tim Gemandu Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, kuliah kita seterusnya pukul 9.15 bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afsan bin Abdul Manaf, iaitu dengan pengajian kitab fiqh idaman penuntut. Jadi kepada jemaah yang ada masa yang terluang, boleh terus bersama dengan kuliah Isya sebentar lagi, dan kepada yang ada urusan-urusan lain, moga Allah permudahkan. Dan sebagai penutup tirai kuliah Maghrib, sekali lagi dipersilakan yang bahagia Al-Fadhil Tuan Haji Amrullah Tudah menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyiatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa waktu yang lain insya-Allah.